Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya Dr. Puan Faizal akan menunjukkan tutorial untuk melakukan lab 1 iaitu schematic design menggunakan software OrCAD Cadence. Pertama sekali kita perlu membuka software berkenaan. Okey, kalau kita perasan di sini, buka di bahagian Start, Cadence, dan kemudian buka pada bahagian OrCAD Capture. Okey, kemudian pada bahagian front page untuk OrCAD Cadence, kita buka file, new project. Okey, so di sini kita akan ada dua bahagian, satu analog dan satu schematic. Okey, so untuk permulaan kita masukkan nama projek kita iaitu lab 1 schematic atau apa-apa nama yang dirasakan sesuai. Location ni bergantung pada pelajar untuk letakkan projek ini di mana. Okey, untuk saya letak di bahagian D dan juga namakan sebagai makmal CAD. So pelajar boleh buka dan pilih directory mana yang dirasakan sesuai. Okey, so di sini ada dua bahagian, satu analog dan juga satu schematic. Okey, saya akan tunjukkan apakah perbezaan dia. Jadi permulaan saya akan letak pada bahagian schematic dahulu. Klik OK. Okay, so di sini adalah pada bahagian muka depan untuk OrCAD. Okay, so di sini kita ada kita punya front page, satu hierarchy iaitu lab 1 schematic yang kita namakan tadi. Dan bila kita buka di sini, kita akan ada satu page. Okay, page ini yang merujuk kepada apakah schematic yang kita akan lakukan dalam lab berkenaan. Jadi kalau kita lihat dalam kita punya lab instruction, okay, untuk lab pertama, di situ ada kita dinyatakan lab activity kita dan juga apakah procedures yang kita akan lakukan. So untuk lab activities, procedures ni adalah yang pertama, kita perlu setkan drawing kita kepada size page iaitu bersaiz A. So bagaimana untuk kita melakukannya? Okay, pergi kepada bahagian page tadi. Okay, buka pada bahagian page dan bila kita scroll down, kita akan nampak di bawah ni akan ada satu title box. Okay, dan di sini kita ada title, size dan juga document number. So title ni kita boleh namakan dia sebagai lab 1 schematic section X, contohnya section 2, 3 dan sebagainya lah. Okey, dan kemudian kita namakan dokumen number kita kepada nombor matriks AA 19 dan seterusnya. Okey, di bawah ni ada kita perasan kita akan ada dituliskan sebagai size A. Jika kita mengubah kepada size yang berlainan, pergi kepada bahagian option, design template dan page size. Kat sini kita boleh pilih size schematic drawing yang kita hendak lakukan. Selesai sahaja proses setting paging. Okay, jangan lupa untuk kita sentiasa save kita punya folder. Kemudian kita open, kita mahu letakkan komponen berdasarkan litar schematic yang diberikan. Litar schematic yang diberikan adalah sebegini. So apa yang anda perlu lakukan adalah perlu mereka semula ataupun redesign the circuit diagram in figure 1 with virtual connection with separated each block function. Okay, so for the first thing first, pelajar perlu mereka bentuk semula litar ini di dalam
schematic design. Okay. Okay, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu isi so di sini adalah kalau kita lihat di sini adalah kita punya komponen-komponen yang perlu dilakukan dalam mereka bentuk litar dalam AutoCAD. So di sini adalah bahagian select, place part, place wire dan seterusnya. Okey. Dan juga place net alias. So tiga perkara ini adalah yang paling penting yang akan kita lakukan. Dan juga place junction. So di sini ini adalah place junction, maksudnya untuk kita connect between wire. Okey. So pertama sekali adalah kita perlu meletakkan komponen. Caranya adalah dengan cara pergi pada bahagian place dan juga pada bahagian part. Kalau perasan di sini adalah shortcut bagi setiap komponen. Okey, shortcut untuk dalam menggunakan komputer. Place part. Okey, pada bahagian place part kita perhatikan kita ada beberapa bahagian, iaitu bahagian part, part list, libraries dan juga packaging. Okey. Kalau kita perasan di sini bahagian library adalah pada dia tidak ada apa-apa, cuma kosong saja. Ini bermaksud kita tidak memasukkan libraries, komponen ke dalam kita punya software. Okey. Jika ada libraries di sini, maksudnya dia dah automatik dimasukkan. Jika tiada, kita perlu masukkan secara manual. Caranya adalah pergi pada bahagian add library. Dan di sini automatik dia akan pergi kepada library AutoCAD yang disediakan. Jadi untuk memudahkan kerja, kita cuma perlu add keseluruhan libraries ini ke dalam software kita. Caranya adalah dengan cara klik pada mana-mana bahagian dan kemudian tekan select all ataupun Ctrl A. Ataupun klik kanan. Okey. Ataupun pergi pada bahagian komputer, Ctrl A, iaitu kita akan select all. Okey. And then open. Jadi kita akan nampak ada beberapa bahagian di sini. Contoh untuk libraries amplifier. So pada bahagian part ni kita ada pelbagai jenis amplifier daripada pelbagai packaging ataupun daripada pelbagai company yang disediakan. Okey. Jadi ia lebih mudah untuk kita mendapatkan libraries berkenaan. Add. Okey. Okey, tadi kita dah add. So kalau tadi kita buat select all, dia akan ambil libraries yang ada yang di luar ini sajalah. Yang di dalam yang di luar ini, yang di dalam folder ni dia tidak akan ambil. Okey. So macam mana kita nak buat? Kita perlu select, okey. Select setiap satu ni dan kita add untuk lebih mudah lah. So tapi yang biasa kita akan guna adalah all library. Okey. Select, open. So nanti dekat add. Dan juga satu lagi adalah PSpice. So ini pun sama, kita select all and open. Okey. Okey, saya nak tunjukkan satu perbezaan. Okey. Okey. Di sini untuk contoh untuk komponen resistor. Okey, biasa kita akan nampak ada pelbagai jenis resistor kat sini. Ada R dalam libraries discrete, R dalam libraries analog, R dalam libraries analog P dan sebagainya lah. Okey, tapi ada perasan tak antara discrete dan juga analog ada satu simbol di sini. Okey. Yang discrete tidak ada, yang analog ada simbol. Apakah maksud simbol ini? So kalau kita cursor kita pergi sini adalah dia PSpice, dan sebelah sini adalah layout. Okey. Beza dia adalah resistor untuk yang simbol ini adalah bermaksud PSpice. Maksudnya apa-apa komponen yang mempunyai simbol ini kita boleh run ataupun kita boleh
run kita punya komponen ni dalam simulasi PSpice. Apa fungsi PSpice? PSpice ini adalah untuk kita dapatkan dia punya analysis of the circuits. Maksudnya kita nak dapatkan graf, kita nak dapatkan bias value, okay? Nak dapatkan signals dan sebagainya. Kalau kita menggunakan discrete, tidak ada simbol PSpice, kita tak boleh run circuit berkenaan. Dia akan jadi error dan akan ada DRC. Okay? Jadi untuk lebih mudah, apa-apa komponen yang untuk kita masukkan dalam schematic dan juga PSpice, kita gunakan simbol R yang mempunyai simbol PSpice ini. Okay. Yang ada simbol PSpice, dia boleh gunakan dalam analisis dan juga schematic, analisis PSpice maksudnya. Kalau dalam discrete, dia cuma boleh letak dalam schematic sahaja. Kita tak boleh run dalam simulasi PSpice. Okay. So itu beza dia. So nanti kalau kita cari komponen-komponen, dia akan ada yang ada simbol, tak ada simbol. Untuk lebih mudah, kita cari yang ada simbol. Okey, kalau tak ada untuk skematik ni tak apalah, tapi untuk start daripada lab yang kedua, kita perlu dapatkan komponen yang mempunyai simbol PSpice. Baik, sekarang kita akan redesign circuit pada figure 1 di lab yang pertama ni ke dalam schematic ORCAD capture kita. Okey. So kalau kita perasan kat sini ada beberapa komponen, okey, resistor, capacitor, LED, okey, dan lain-lain lagi lah. Okey. Saya akan cuba letak satu komponen. Okey. Cara untuk letak komponen adalah dengan cara kita mencari komponen-komponen berkenaan lah. Contoh yang pertama adalah resistor. Okey, so kalau untuk resistor kita perlu cari libraries discrete, okey, ataupun lebih mudah kita select all saja pada libraries ini dan kita type keywords dia. Contoh resistor adalah R. Okey, so kita letak analog. Okey, just double click pada R ini dan dia akan keluar. Okey, untuk kita rotate sama ada melintang, menegak, kita cuma menggunakan Ctrl R. Okey, so kita letak pertama, yang kedua, yang pertama akan jadi R1, yang kedua akan jadi R2, yang ketiga akan jadi R3 dan seterusnya. So nak matikan dia dengan cara right click and mod. Okey, nak sambungkan wayar, kita menggunakan place wire, klik dan double click pada setiap end of komponen dan kita akan bersambung. Okey, so even tak ada komponen pun kita boleh letak wire. So nak matikan, right click and wire. Nak delete pun boleh, select all, delete. Okey. Okey, kalau kita pasang R1 1K, R2 1K. So kita nak ubah nilai, kita boleh juga ubah nilai dengan double click pada nilai kita. Yang R1 ni adalah kita punya reference, 1K ni adalah value kita. So kita boleh double click dan tukarkan kepada nilai-nilai yang kita perlukan. Baik. Okey, kemudian kalau untuk kita masukkan VCC dan juga grounding. Okey, so VCC dan grounding kita boleh dapatkan daripada place part juga, tapi lebih mudah kita pergi place dan juga kita dapatkan power and ground yang ada kat sini. Okey, kita ambilkan power dahulu. So power kita ambil okey, ground kat sini ada GND, so kita boleh ambil satu, select, right click and mod. Dan untuk VCC kita ambil, okey, kita ada VCC, simbol cap ataupun topi ataupun simbol arrow. So kita ambil simbol arrow, kita letak kat sini. So selesai. Untuk LM7805 dan juga LM7809, okey, so kita boleh gunakan cari dalam kita punya place part. Okey, select all, kita dapatkan LM7805 dan juga 09.
So itu adalah kita punya regulator lah. Okey, OM. So 05 kita ada. Kalau 09 kita cuba cari. Tidak ada. So dia ada cuma 08 dan juga 012. Okey, 08 adalah 8 volt, 10 adalah 10 volt. So kita boleh gunakan kita punya 7805 tadi. Okey, kita gunakan komponen 7805, tapi kita boleh ubah kita punya kita punya code numbers dia. Okey, kat sini saya nak tunjuk satu cara untuk kita ubah bentuk komponen ataupun bentuk kaki. Contoh dekat sini kita ada, okey, kalau kita perasan LM78. okey, yang ini dalam folder ataupun libraries regulator. Kalau yang ini saya ambil tadi adalah dalam libraries OM. Kalau regulator dia cuma ada 2 kaki, yang ini ada 3 kaki. So apa beza dia? Tapi sebenarnya dia adalah kalau kita nampak dekat sini tadi, yang 2 kaki ni, dia punya kaki adalah kaki 1 dan juga kaki 3. Di mana kaki 2? Okey, kita boleh keluarkan. Sebenarnya kaki dia adalah tersorok. Grounding dia adalah tersorok. Kita boleh keluarkan dengan cara kita ubah bentuk ataupun kita ubah sifat komponen ini. Okey, dengan cara kita klik kanan. Okey, klik kanan pada, kita select komponen berkenaan and then right click and then pergi add edit part. Okey, this one edit part. Okey, so kat sini kita ada nampak macam ada satu cross circle di sini. Sebenarnya ini adalah dia punya pin untuk kaki yang kedua, tapi dia tak keluar, kita tak nampak. So kita nak nampakkan dia adalah dengan cara select this pin and double click. So kat sini kita nampak name dia adalah ground, pin nombor dia adalah nombor 2, shape adalah zero length. So maksudnya dia punya shape untuk pin ni adalah zero length, maksudnya dia tidak ada panjang. So kita boleh ubah kepada short line. Okey, kita boleh pilih short lah, and then pin visible. Ini tak perlu. So kita okey, so dia akan keluar lah. Okey, kita kena select pin visible untuk keluarkan pin nombor 2 tadi. Baru nampak dia punya kaki nombor 2. Okey, so ini kita boleh ubah bentuk dia punya komponen. So nak savekan dia adalah kita just pangkah pada komponen inilah, ataupun kita close di sini. Ambil select this tab, right click and close, and then dia akan tanya adakah kita nak simpan kita punya edited kita komponen ni. So kita perlu update lah, update current ataupun update all. So update current ni hanya untuk komponen ini yang sekarang ini sahaja. Kalau kita select yang lain, dia still akan jadi yang lama lah. So kalau kita nak still maintain sentiasa, kalau kita select komponen ini, dia still akan ada 3 kaki, kita select update all. Wait. Okay, yes. Okay, so dia akan keluar 3 kaki. And then kalau kita nak ubah ni 7805, kita nak ubah kepada 7809 pun boleh juga. Kita double click pada kita punya, so kalau kita some selection, kita akan berubah jadi pink tu, maksudnya kita dah select that part lah. So kalau yang nombor saja dah jadi pink, maksudnya kita select nombor saja. Kalau kita select keseluruhan, maksudnya kita double click, dia akan jadi edit keseluruhan. Okey, so kita select kita punya nama komponen sahaja. Okey, 7809 and then okey. Okey, so ini saya tunjuk saja tadi, tapi kita tak perlu gunalah. Okey, so apa-apa kita buat, kita akan save. So jom kita buat semua komponen.
Baik, sekarang kita dah selesai redesign. Okey. Jadi para pelajar perlu edit bagi cantikkan kamu punya schematic. Sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita membuat kotak. Okey, so kat sini kita ada block diagram untuk 5 volt, 9 volt regulator dan juga multi vibrator. Okey, so kita just buat insert box. Okey, so kita pergi place rectangles. Okay, so kita select mana kawasan yang kita perlukan. Okay, and then kita add node. So kita dah ada. So kalau kita nak ubah bentuk box ni, box ni adalah fungsinya untuk designer. Okay, kita tahu apa fungsi ataupun apakah dalam box berkenaan. Okay, jadi macam kita sebagai engineer, designer, kita tahu apa yang akan berlaku ataupun apakah dalam block diagram berkenaan. Adakah ada apa dalam komponen tersebut. Okay, so kita boleh ubah suai kita punya line style. Kita boleh ubah, contoh kita ubah dotted, line width, dan color pun kita boleh ubah jugalah. Okay, so kita okay, dan kita just copy and paste je lah. Copy, paste untuk kita punya second row. Okay, so jadi dia lebih sikit lah. Oh, sorry. So kena hati-hati lah. Okay, so ni box yang kedua dan seterusnya box yang ketiga. Okay, sekarang dah selesai kita masukkan box kita, dan sekarang kita nak masukkan kita punya perkataan. So place and text. So tag kita nak tulis apa? Sebagai 5 volt regulator. Okay, so kita boleh change color dan sebagainya lah. Okay, okay, so kita letak di mana? Kita letak di sini. Okay, di sini dan juga di sini. So kita just add node dan kita ubah kita punya perkataan sajalah. Dan ini adalah multi vibrator. Okay, so itu saja untuk kita letak perkataan. So untuk sekarang kita dah selesai part yang pertama, iaitu sambungan secara rata. Okay, so ini kita para pelajar perlu print PDF. So cara untuk print PDF adalah dengan cara file, print. Okay, ini okay, pergi kepada setup, name of printer, pergi kepada Microsoft Print to PDF. Tapi ini bergantung pada komputer ataupun laptop para pelajar. Jika tidak ada function print Microsoft Print to PDF, boleh guna cara apa-apa cara PDF printer, ataupun para pelajar boleh screenshot keseluruhan gambar dan letakkan dalam Word dan convert kepada PDF. Kerana untuk submit ke dalam Google Form, para pelajar perlu hantar dalam bentuk PDF. Okey, so kita okey. So kita akan dapat dia punya hasil dia lah. Okey. Dan simpan ke dalam. So ini kita nak ambilkan sebagai, kita ambil simpankan sebagai activity 1A lah. Okey.
Okey, sekarang kita pergi kepada part yang ketiga. Okey, kita dah design and then sekarang kita nak buat virtual connection with separate each block function, which is kita ada 3 block diagram dan kita perlu letak cuma 3 sahaja virtual reference, which is VCC 0 and 9 volts. Okey, bagaimana kita nak buat virtual connection? So kita perlu menggunakan net alias. Okey, so kita ada dekat sini place dan juga net alias di sini. Okey, sebelum tu kita perlu kenal pasti apakah blok diagram yang kita perlu ketahui lah. Yang pertama adalah 5 volt regulator, 9 volt regulator and multi vibrator. Kita ada 3 blok diagram. Dan apakah sambungan-sambungan yang ada di ketiga-tiga blok diagram berkenaan. Okey, yang pertama kita akan ada this part. Okey, sambungan antara 5 volt regulator dan 9 volt regulator kita ada 1, 2, 3 dan juga 4 sambungan. So 4 sambungan ni kita perlu kenal pasti. Okey, kita perlu kenal pasti dan kita kena delete. Okey, so contoh sambungan ini dia pergi kepada so kalau kita pergi kepada line berkenaan, kita akan nampak line berkenaan ataupun wire berkenaan adalah bersambung dengan ground. Contoh yang ini kita bersambung dengan VCC. Yang ini kita sambung dengan ground. Sebab kita connect yang bawah. Okey, di sini kita connect dengan VCC. So maksudnya setiap line ataupun setiap wire ni kita tahu line wire ni adalah wire untuk ground. So kita perlu delete. Okey. Kenapa kita delete? Untuk kita menjadikan secara virtual. Okey. So bila kita delete ni kita perlu kita perlu adakan wire sedikit dalam blok diagram berkenaan. Okey. Okey. So untuk letak net alias kita perlu select yang ini net alias ataupun place net alias. Okey, so kita namakan sebagai 0 volt ataupun ground. Okey, 0 volt ataupun 0 sajalah. Klik OK dan kita pergi kepada connection yang di sini. Okey, dan kesambungan dia adalah di sini. End mode. Okey, bermaksud bila net alias kita wakilkan dengan 0 volt dan dia bersambung dengan ground, so automatically di sini dia akan connect dengan ground. Kalau kita buang net alias, nama dia adalah nama yang berlainan, wire yang berlainan. So bila kita letak net alias 0 volt tadi, okey, dan kita end, dan kita bila pergi kepada wire berkenaan dan wire berkenaan dah tukar kepada nama ground. Okey, dan ini menunjukkan wire di sini dan di sini adalah bersambung secara virtual. Okey, so para pelajar perlu buat untuk keseluruhan blok diagram. Baik, sekarang saya dah membuat sambungan secara virtual, iaitu 0 volt antara regulator dan juga 5 volt regulator and 9 volt regulator. Kemudian antara 5 volt regulator dan juga LED. Okey, sambungannya. Okey, so kat sini kita boleh sambunglah wire dan pergi kepada ground. 9 volt kepada regulator kepada multi vibrator, 9 volt, dan di bawah sini kita ada 0 ground dan sambungkan dengan sini. Okey, jadi kita boleh comparekan antara virtual dan juga plane connection yang rata tadi. Okey, so ini adalah konsep virtual connections. Okey, so para pelajar boleh kemaskan semula litar bagi lebih cantik dan seperti biasa kena print screen ataupun kena print PDF dan hantar sebagai tugasan.
iaitu tugasan lab 1 virtual connections. Baik, sekarang kita dah selesai mengemas kini litar kita, dan sekarang kita nak keluarkan bill of materials dan juga design rule check. Okey, dengan cara kita first kali kita nak membuat design rule check untuk semak adakah kita punya circuit ini adalah benar-benar betul ataupun tidak. Pergi kepada hierarchy schematic kita dan select page 1 ataupun kita punya litar ataupun page schematic kita. Okey, page 1 ni kita boleh rename ataupun kita boleh tukarkan namanya. Kita bagi sebagai virtual ataupun schematic lah. Okey, kita boleh nama, kalau tak nak tukar pun tak apa. Okey, klik pada kita punya page dan pergi pada tools dan design rule check. Okey, kita klik. Okey. Okey, di bahagian design rule check, kita akan ada beberapa tab di sini, electrical rules, physical rules dan sebagainya. Okey, so apa yang kita perlu buat adalah first kali kita perlu report file ni kita kena view output lah. Okey, dan kita punya location untuk output DRC ni akan diletak di sini. Okey, so para pelajar perlu tahulah di mana letaknya report anda, dan kemudian pergi dekat create DRC markers for warning. So jika ada warnings, kita perlu kita klik di sini, kerana jika ada warnings ataupun jika ada kesalahan, dia akan ada tanda annotations pada kita punya komponen, apakah kesalahan yang kita telah lakukan lah. Kemudian pergi dekat electrical rules. So pastikan kita check di sini sajalah. 1 2 3 4 5. Sebab kita tak buat off page dan kita tak buat hierarchical. So ada 5 perkara yang kita perlu check, and then kita perlu tekan OK nak lihat adakah kita ada silap ataupun tidak. So dekat sini report dah keluar. So semua sekali tidak ada pemasalah. Checking rules tidak ada masalah, notes pun tak ada masalah, bus pun tidak ada masalah. Jika ada error, so dia akan beritahu dekat sini apa error yang kita dah lakukan lah. So DRC ni kita perlu print ataupun kita perlu kepilkan dalam laporan kita lah. Kemudian yang kedua, bill of materials, sama juga tools. Kita perlu select kita punya schematics, kemudian pergi pada tools dan klik pada bill of materials. Sama juga kita perlu klik pada view output. Yang lain-lain ni tak perlulah. Klik OK. So kita dah keluarkan kita punya list of materials, apakah perkara-perkara yang kita dah isi pada kita punya schematic kita. So untuk lab 1 itu sahaja. So diucapkan kepada pelajar supaya berhati-hati dalam kita meletakkan komponen-komponen dan juga wire. Sambungan antara wire tu perlu hati-hati supaya tidak ada cross check ataupun terjam. So biasanya kalau pelajar ni dia tak perasan. Contoh yang saya bagi satu contoh R1 ni. So R1 ni connection dia biasalah, tapi bila kita terklik gini, so kat sini kita tak perasan sebenarnya ada di sini ada satu sambungan. Biasanya pelajar tu terklik ke apa ke, so ada sambungan di sini. So ini menunjukkan dia adalah short circuits. So kalau untuk analisis nanti dia akan ada error. So kena hati-hati yang itu. Yang kedua adalah tanda ini. So ada tanda, ada satu wire ke bawah. So ada satu macam tanda titik bulat di sini. Ini menunjukkan dia adalah junction, dia wire yang bersambung. Kalau di sini
dia tidak ada titik, so maksudnya dia tidak bersambung. Begini juga dia tidak bersambung. Okey, so kalau ada bersambung itu kena pastikan kena delete semula dan buat sambungan yang betul lah. So itu sahaja untuk lab yang pertama. So tolong lengkapkan laporan dan hantar melalui medium yang telah disediakan. Terima kasih.